Nampak. Nampak Baik. Nampak. Jadi Nampak. ini kita akan memulakan kelas sekarang. Okey. Nampak. Duit sudah bersedia, kita akan tengok Nampak. kamu boleh abaikanlah kalau kamu baru masuk ke apa tu biarkan terlebih dahulu Okey, kelas preview. Ini dinamakan sebagai kelas preview. Kelas preview ni apa dia? Kita panggil sebagai kelas pratonton lah untuk tahu apa sebenarnya yang cikgu nak ajarkan kepada murid-murid lah sebab cikgu telah menyusun rancangan pembelajaran untuk murid-murid cikgu. Bererti untuk murid cikgu yang sedia ada bulan Februari mereka dah banyak belajar dah. Kalau tanya murid yang sedia ada mereka telah mempelajari lebih kurang dalam 6 karangan. 6 karangan, banyak tu 6 karangan. Untuk orang yang tak mula apa-apa lagi, satu karangan pun dia tak ada belajar. Satu karangan pun dia tak ada belajar. Jadi itulah yang cikgu nak sampaikan pada malam ini, nak pertontonkan kepada kamu apa sebenarnya yang cikgu nak ajar sepanjang tahun 2020. Okey, jadi kelas kita bermula 8 malam sampai bosan. Jadi katakan cikgu dah bosan, maka cikgu pun akan tamatkan kelas serta-merta. Sebelum ni cikgu letak 8 malam sampai pecah kepala. Nanti kalau kamu pecah kepala, macam mana pula kamu nak menyertai kelas-kelas yang lain Okey, baik. Kenali guru anda untuk murid yang belum kenal. Ini sajalah nak tunjuk gambar cikgu yang terkini semasa cikgu berada di Turki. Semasa main salji, babe. Main salji sejuk. Okey, cikgu merupakan munshi Dewan Bahasa, penulis buku. Kalau kamu tengok di pasaran tu dalam di kedai-kedai tu memang adalah nama cikgu kalau kamu tengok ada nama cikgu tu memang betul lah Muhammad Irsyad Khair tu Okey, penulis rencana majalah Dewan Bahasa. Cikgu menulis rencana untuk majalah dan kemudian penceramah bahasa Melayu se-Malaysia. Okey, jadi ini satu dia. Bekas pelajar terbaik. Dulu cikgu pernah jadi best student lah Jadi apa yang cikgu ajar kepada murid-murid cikgu, kaedah dia. Sebab cikgu pernah mengalami satu zaman yang mana zaman tersebut keputusan cikgu sangat teruk. Maka macam mana cikgu telah membina satu keyakinan dan juga menyusun strategi kaedah belajar yang betul supaya murid juga dapat mencapai keputusan yang cemerlang sama macam cikgu. Okey, ada murid daripada dia gagal bahasa Melayu. Cikgu kata gagal Ada yang jadi B. Daripada D ada yang jadi A. Disebabkan oleh strategi dan semangat sama yang telah cikgu terapkan dalam kalangan murid cikgu Ini antara testimoni kalau kamu tengok tengok karangan dia 17/20. Dapat A. Dulu tak mahir tulis karangan. Lepas tu join kelas cikgu secara berterusan dapat A 17/20 karangan. Yang ni pula ni dapat A. Karangan 19/20. Tinggi yang ni pula markah 96, 94. Sejarah pun dapat 92. Cikgu pun ada mengajar sejarah juga kemudian dapat A juga BM UASA. Ramailah yang dapat A. Ini juga antara testimoni. BM dengan sejarah both dapat 90 lebih. Nampak? Banyak dapat 90 lebih. Ini pun sama 90 lebih. Yang ni 94. Tinggi-tinggi tinggi-tinggi. Jadi cikgu percaya bahawa kalau murid yang biasa ni pun sama juga. Kamu kalau markah kamu C, markah kamu B, kalau kamu konsisten buat latihan yang cikgu berikan kalau tanya murid-murid cikgu memang banyak latihan cikgu bagi. Terutamanya dalam bentuk Google Form. Google Form memang banyak. Kerana Google Form tu cikgu bagi secara bulanan untuk meningkatkan penguasaan mereka Okey, baik. Tengok ni. Ini bukan cikgu. Ini bukan cikgu. Ini sekadar gambar sekadar gambar. Tengok beruk ni cakap apa ni? Tengok. Kamu tak pelik ke? Apa pelik pada beruk ni? Kamu tengok tak gigi dia macam gigi siapa gigi dia macam gigi tu macam gigi orang. Macam gigi orang. Okey, baik. Tapi beruk ni cakap apa? Mengapakah perlunya kita belajar bahasa Melayu? Beruk ni tanya. Kenapa perlu kita belajar bahasa Melayu ni? Beruk pun tanya kita. Adakah kita sendiri pernah tanya? Kenapa aku kena belajar bahasa Melayu? Okey.
Jadi antara kita kena belajar bahasa Melayu ialah supaya kita tidak menjadi seperti ini. Cuba kamu tengok contoh ni. Orang ni ditanya, apakah haiwan dalam gambar tersebut? Cuba kamu tengok dia sebut. Dia tak kau kedai. Dia eja kau kedai. Sebutan dia pun dah salah. Cerita ni. Kau kedai cikgu. Krokodil. Tapi dia sebut krokodil. Kau ke kedai. Disebab Saya tengok cerita ni. inilah masalah yang berlaku. Ini masalah yang berlaku. Yang mana kalau kita tengok murid-murid bandar terutamanya, mereka memang banyak bertutur dalam bahasa Inggeris. Setuju tak? Bahasa Inggeris tu dia kata jauh lebih senang daripada bahasa Melayu. Jadi kalau mak dia tanya ini apa binatang ni, dia pun sebut krokodil. Dalam bahasa Melayu sepatutnya buaya. Ini juga salah satu contoh peniaga yang tidak menguasai bahasa Melayu. Cuba kamu tengok dia macam mana tu. Coconut shake. Original. Kita kena belajar bahasa Melayu. Sebab ejaan juga pun. Okey, kamu tengok pula ni. Ni pun salah juga. Nak tulis bahasa Melayu, bahasa Inggeris tapi dimelayukan. Sudahnya salah eja lah baby mile tu. Macam tak betul je. Okey, seterusnya. Yang ini juga kalau kita tengok ada kesalahan. Berak pas. Berak. Berak ni ditulis nombor bukan no. Murid kamu bayangkan Macam ada berak. kamu pernah makan Nutella tak? Pernah makan Nutella? Pernah kan? Adik saya ni lah. Katakan kamu ambil roti tu kan. Katakan kamu ambil roti tu kan. Lepas tu kamu korek Nutella tu. Nutella tu ada coklat. Lepas tu kamu pun tengok berak pas. Dan ingat benda lain lah pula. Jadi sekarang dah tunjukkan kepada kamu. Ibu dah tunjukkan kepada kamu. Apakah sebab-sebab kita kena belajar bahasa Melayu tu disebabkan oleh masalah dari segi ejaan lah, dari segi penulisan lah. Itu belum lagi cikgu tunjuk karangan contoh murid-murid. Kalau cikgu tunjuk karangan contoh, lagilah kamu ketawa besar. Lagilah kamu ketawa besar. Okey, jadi sekarang ni murid-murid, mari kita tengok. Inilah dia. Tata bahasa dan penulisan. Tangan kanan tata bahasa, tangan kiri penulisan. Cikgu terpaksa mute kamu disebabkan oleh sekarang ni ada proses untuk murid-murid baru masuk. Jadi bila murid-murid baru tu masuk, nanti cikgu dengar macam-macam bunyi dari dia punya speaker tu. Okey, baik. So sekarang kita akan teruskan dengan pembelajaran kita yang pertama, iaitu berkaitan dengan penjodoh bilangan. Kita cerita berkaitan dengan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ni sangat penting lah. Kita penting penjodoh bilangan ni disebabkan oleh soalan ini memang antara soalan yang popular dan sering diuji dalam peperiksaan. Penjodoh bilangan ni biasanya kalau diuji dalam peperiksaan, dia uji pada bahagian petikan. Diuji pada bahagian petikan. Okey, apa itu penjodoh bilangan? Digunakan untuk menggambarkan saiz dan bentuk satu benda. Saiz dan bentuk sesuatu benda. Lain saiz dia, lain bentuk dia. Walaupun benda yang sama, tetapi berbeza bentuk, berbeza saiz, maka penjodoh bilangannya berbeza. Cikgu bagi satu contoh kamu. Ni, nampak tak ni? Ni apa ni? Secawan air. Penjodoh bilangan. Ni apa dia? Secawan air. Secawan gelas. Secawan. Gelas. Ini gelas. Cikgu, saya tak nampak. Ini gelas. Tak nampak? Segelas air. Secawan air. Segelas. Kalau cikgu letak air penjodoh bilangannya dah lain. Dia dah jadi secawan.
Awan air. Cawan. Awan Cawan air. Jadi kita dapati bahawa Cawan. penduduk bilangan tu walaupun objeknya walaupun objeknya sama, tetapi dia punya penjodoh bilangan tu berbeza mengikut bentuk dan juga keadaan. Contoh penjodoh bilangan ialah bentuk, biji, butir dan sebagainya. Okey, baik. Macam cikgu kata, kalau boleh tolong tutup mikrofon kerana cikgu nak memastikan kelas ini berjalan lancar. Okey. Jadi sekarang ni kita akan tengok. Ini merupakan apa dia ni? Jagung. Penjodoh bilangan bagi jagung apa dia? Tokol. Cikgu bukan nak fokus kepada awet ni. Cari. Kepada awet ni tidak. Kerana cikgu carilah gambar jala yang cantik, tak jumpa. Awet ni pegang baru nampak cantik. Tapi jangan tunjuk pula kepada ayah kamu. Nanti tenong je lama-lama gambar awet tu. Jala tu apa? Okey, baik. Jala. Penjodoh bilangan bagi jala apa dia? Rawan. Maksudnya cikgu akan bilangan peperiksaan. Penjodoh bilangan penjodoh bilangan yang lazim diuji dalam peperiksaan. Tetapi murid tak tahu. Macam jagung tadi tongkol, murid tak tahu kalau jala rawan. Okey, penjodoh bilangan bagi pukat. Kamu nampak tak perbezaan antara jala dengan pukat tadi? Kalau jala macam gini, kalau kita menebar jala kan? Kalau kita menebar jala, kita tak panggil campak jala. Bahasa yang betul ialah menebar jala. Kita menebar jala, jala tu dari atas turun ke dasar sungai. Kemudian ikan pun masuk dalam tu. Itu cara dia. Tapi kalau pukat tak ada. Seorang tahan sana, seorang tahan sini. Kemudian nanti ikan ni pun lalu dekat jala melekat dan dekat pukat tu. Dan kemudian tertangkaplah ikan. Itu merupakan pukat. Sama juga penjodoh bilangannya tetap sama iaitu rawan. Penjodoh bilangannya sama iaitu rawan. Okey, kita tengok pula joran. Joran ni dia panjang. Benda yang panjang, penjodoh bilangan dia apa dia? Batang. Penjodoh bilangannya batang. Okey, kita tengok pula pingat. Apa penjodoh bilangan bagi pingat? Ni butir. Penjodoh bilangan bagi pingat ialah butir. Kalau boleh kamu hafal. Sebab nanti akan ada soalan-soalan yang akan cikgu tanya berdasarkan gambar-gambar yang cikgu paparkan ini. Okey, cendawan pula murid-murid. Apakah penjodoh bilangan bagi cendawan? Kaki. Kaki. Okey, lepas ni akan ada soalan. So, daripada soalan itu, cikgu akan cuba memanggil beberapa orang murid yang bertuah. Kita akan cuba memanggil beberapa orang murid yang bertuah. Katakan murid tu tak dapat jawab ataupun jawapan dia salah, maka cikgu akan berikan peluang kepada kawan lain untuk menjawab. Jadi kalau siapa yang berminat untuk jawab nanti, kamu cuba angkat tangan dan cikgu akan buka mikrofon untuk kamu. Okey, ni cantik pistol ni. Apakah penjodoh bilangan bagi pistol ni murid-murid? Sepucuk. Sepucuk pistol. Se tu maksudnya apa? Se tu maksudnya satu. Penjodoh bilangannya pucuk. Okey, peluru. Peluru. Ni tadi cikgu ada ajar tau kepada murid-murid cikgu berkaitan dengan penjodoh bilangan ni. Jadi kalau ada murid cikgu yang baru masuk lah katakan bererti kiranya dia ni lah. Dia ulang kaji semula lah. Baguslah ulang kaji balik. Peluru ni apa dia? Butir. Jadi beza tau. Kalau pistol, pucuk. Pistol pucuk. Dalam pistol ada peluru. Peluru tu kecil. Kita panggil butir. Kemudian, bila dalam pistol ada peluru, maka kita tembak. Bila tembak tu, dia dah jadi penjodoh bilangan yang lain. Tembakan tu bunyi dia apa dia? Das. Penjodoh bilangan bagi tembakan apa dia? Das. Okey, seterusnya. Kita pergi pula kepada senapang. Ni cikgu tak tahulah. Senapang original ataupun senapang mainan. Kena tengok depan-depan. Nampak macam mainan tapi rasanya macam original. Kalau original memang berat lah. Memang berat.
Okey, penjodoh bilangan bagi senapang apa dia? Laras Penjodoh bilangan bagi senapang apa dia? Laras. Okey, kita tengok pula penjodoh bilangan bagi meriam. Kalau senjata api murid-murid, cikgu bagi satu tip lah. Senjata api yang panjang contohnya macam senapang dia berkongsi penjodoh bilangan yang sama dengan meriam. Asalkan dia senjata api yang panjang, maka kita panggil dia laras. Contohnya apa dia? Bazooka. Kita panggil apa tu? Launcher tu kan. Yang siapa selalu main Mobile Legend ke apa? Itu pun sama juga, selaras laras juga. Okey, kalau awan, apa penjodoh bilangan bagi awan? Awan ni sebenarnya penjodoh bilangannya ada 3 lah. Kelompok, kepul dengan gumpal. Kelompok, kepul dengan gumpal. Ada satu lagi lah tapi cikgu tak letak lah. Okey, sungai. Penjodoh bilangan bagi sungai apa dia? Sebatang. Penjodoh bilangan bagi sungai apa dia? Sebatang. Okey, kita pergi pula kepada dakwat. Kalau kamu tengok dakwat ini dia sudah melekat pada baju. Dakwat yang melekat pada baju, maka penjodoh bilangan dia apa dia? Tumpuk. Kalau kita nampak dakwat tu menitik-nitik, itu namanya titis. Dia tak semestinya satu penjodoh bilangan tu, satu objek tu, penjodoh bilangannya semua sama. Tak semestinya. Dakwat kalau kita nampak dia titik-titik kan, titik-titik, itu namanya titis. Tapi kalau dia dah melekat dekat baju, kita panggil sebagai tumpuk. Ini biasanya dakwat macam ni, pen ni bocor lah ya murid-murid. Pen ni bocor lah. Cikgu sering jugalah mengalami masalah ini. Sebab itulah ada masanya cikgu membeli pen-pen yang agak berkualiti lah berbanding dengan pen yang murah. Okey, kalau telur apa dia? Telur ni semua orang tahulah kan. Telur ni apa dia? Telur ni ialah biji. Telur ni ialah biji. Okey, kita tengok pula kasut. Apakah penjodoh bilangan bagi kasut? Pasal dia ada 2. Apa-apa objek yang kalau kita pakai dia ada 2, maka kita kena letak dia apa dia? Pasang. Apa lagi? Benda yang melibatkan 2. Contohnya anting-anting, cermin mata kan? Baju kurung, baju Melayu. Tu memang kena pakai complete set. Complete set tu kita panggil sebagai sepasang lah. Sepasang. Okey, yang ini mungkin ada yang tak pernah dengar. Yang belajar daripada cikgu saja mungkin dia pernah dengar lah. Bukan pernah dengar, memang kena dengar. Iaitu gerombolan. Penjodoh bilangan bagi perompak ialah gerombolan. Okey, seterusnya kita tengok baju kurung macam cikgu bagi tahu tadi apa dia? Pasang. Kalau anting-anting kita pakai 2 kan, kiri dan kanan. Pasang. Okey, kalau payung, apakah penjodoh bilangan bagi payung? Penjodoh bilangan bagi payung ialah kaki. Penjodoh bilangan bagi payung ialah kaki. Okey, ada lagi yang baru bagi salam tu, ada yang baru masuk. Ada yang baru masuk. Dia bagi salam. Waalaikumsalam. Ada yang dia masuk, lepas tu terkeluar. Masuk balik, terkeluar. Mungkin internet connection dia kurang bagus. Internet connection dia kurang bagus. Okey. Cikgu tutup chat. Cikgu tak tahulah macam mana nak tutup chat. Cikgu rasa host and co-host lah kot. Host and co-host cikgu buat. Okey, salam. Saya baru habis kelas mengaji. Okey, baik. Yalah. Mungkin 8.30 ni, lepas ni 8.30 mungkin lebih ramai lah kot orang yang masuk kerana 8.30 adalah tuntutan-tuntutan tertentu. Okey, cikgu dah tutup chat cikgu dah tutup chat. Jadi kalau nak chat hanya boleh chat dengan cikgu sahaja. Okey, kalau kayu api. Okey, dengar sini baik-baik. Kalau kayu api tu dah terbakar, kita panggil puntung. Kalau kayu api tu sudah terbakar, kita panggil puntung. Okey, kalau kayu api tu diikat, nampak tu? Orang tu ikat, disusun dan diikat. Inilah baru kita panggil berkas. Jadi nampak tak? Tadi kayu api. Tadi kayu api. Ni pun kayu api juga. Tapi penjodoh bilangannya berbeza. Disebabkan apa dia? Keadaan dia berbeza. Yang ni dah dibakar.
Kalau dah dibakar, kita panggil apa dia? Kita panggil puntung. Kalau dia diikat, kita panggil berkas. Faham tak murid-murid? Faham tak beza dia? Nampak tak beza dia? Yang penting kamu boleh nampak beza dia. Kalau dia diikat, kita panggil berkas. Okey, kalau beras, apa dia beras? Apakah penjodoh bilangan bagi beras? Penjodoh bilangan bagi beras ialah kampit. Penjodoh bilangan bagi beras ialah kampit. Okey, seterusnya kita pergi kepada surat pula. Penjodoh bilangan bagi surat apa dia? Surat ni pucuk. Penjodoh bilangan bagi surat ialah pucuk. Okey, kalau benang pula. Benang ni lembar. Benang ni lembar. Paling senang kita ingat benang, lembar. Benang, lembar. Okey, surat pucuk. Yang ini murid-murid. Ini yang cikgu kata ni. Ini bunga juga. Tapi dia gubahan bunga di dalam pasu. Ini bunga. Tapi dia guna bunga tu letak dalam pasu tu. Maka penjodoh bilangan dia ialah karangan. Bukan karangan yang kamu tulis tu. Bukan karangan yang kamu tulis. Okey, cikgu tanya kamu. Cuba kamu tulis dalam Zoom chat. Cikgu uji. Kalau beras apa dia murid-murid? Penjodoh bilangan bagi beras. Okey, baik, betul. Kampit, pandai. Kampit, banyak yang tulis. Laju, bagus, bagus, bagus. Maksudnya tak ada orang tidur lagi. Tak ada orang tidur lagi. Mantap, mantap. Okey, ini tombak. Tombak ni, kalau mata dia kita panggil bilah. Tapi keseluruhan ni panjang, pasal dia panjang, kita panggil batang. Ini dinamakan sebagai tombak. Tombak ni dia macam lembing jugalah. Dia macam lembing. Pernah tengok ke depan-depan. Kalau kamu pergi ke Muzium Melaka ada lagi lah. Kalau kamu pergi ke Muzium Kesultanan Melayu Melaka masih ada lagi kamu boleh tengok lah. Cikgu sendiri pun tak pernah pegang tombak ni. Keris pernah pegang. Pedang tak pernah. Pistol pernah. Kemudian parang selalulah. Kalau menebas dekat kebun tu selalulah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pisang. Okey, kamu tengok baik-baik. Ini yang menjadi kekeliruan murid. Okey, kalau penjodoh bilangan pisang apa? Kalau dia satu. Kalau dia satu, nampak. Cikgu baru uji. Ramai yang kata sebuah lah, setandan lah, apalah. Okey, dengar sini baik-baik. Buah-buahan. Buah-buahan. Biasanya penjodoh bilangannya dia takkan jadi buah. Walaupun nama dia buah pisang, penjodoh bilangannya takkan jadi buah. Itulah yang biasa murid jawab tu dalam peperiksaan yang salah tu. Cikgu teliti apa benda? Apakah penjodoh bilangan bagi pisang? Murid pergi tulis sebuah. Salah. Kalau pisang ni satu, kita panggil biji. Kalau pisang ni satu, kita panggil biji. Tapi kalau pisang ni banyak sikit, kita panggil apa dia? Sikat atau sisir. Nampak? Kalau satu tadi apa dia? Satu tadi ialah biji. Tapi kalau dia banyak sikit, kita guna sikat atau sisir. Okey, katakan pisang tu dekat pokok yang banyak macam ni. Ni sangat banyak. Ini sangat banyak. Ini kita panggil tandan. Jadi nampak tak murid-murid? Perbezaan antara sebiji pisang, sesikat atau sesisir pisang dan juga setandan pisang. Nampak tak beza dia? Nampak tak beza dia? Nampak kan? Okey, baik. So sekarang kita akan tengok rambutan. Tengok rambutan. Dia masih melekat pada tangkai dia. Rambutan ni masih melekat pada tangkai dia. Maka dia jadi setangkai rambutan. Kalau dia dah tak ada tangkai, kita panggil biji. Tapi kalau dia masih ada tangkai dia, kita kena panggil dia apa dia? Setangkai lah. Sebab tu cikgu kata kamu kena tengok dia punya keadaan. Kena tengok dia punya keadaan. Okey, kita pergi pula kepada yang ini. Cuba tengok. Tadi ni dia ada tangkai, yang ini pula dia dalam ikatan. Maka penjodoh bilangannya dah berubah. Walaupun rambutan
tetapi disebabkan oleh perubahan keadaan. Maka penjodoh bilangannya berubah jadi ikat. Penjodoh bilangannya berubah jadi ikat. Okey, kita pergi pula kepada kopi. Tengok kopi tu kat mana murid-murid? Di manakah kopi itu? Kat dalam cawan. Maka penjodoh bilangannya ialah secawan lah. Okey, majalah. Ini antara majalah yang cikgu tulis lah. Ada artikel cikgu dalam tu lah. Cikgu, meriam tu apa? Meriam. Bukan meriam, meriam. Meriam tu macam tadi tu. Yang besar tu. Sekejap lagi cikgu tunjuk balik. Okey, kalau majalah apa dia? Majalah ialah naskah. Majalah ialah apa? Naskah. Okey, kita tengok pula rokok. Rokok kalau belum bakar murid-murid. Rokok kalau kita belum bakar dia, kita panggil batang. Rokok kalau kita belum bakar dia, kita panggil batang. Tapi kalau kita dah bakar dia, kita panggil dia apa? Kalau kita dah bakar dia, kita panggil puntung. Kita panggil puntung. Jadi kamu kena tengok perbezaan dia. Okey, seterusnya sabun. Sabun ni dia dalam bentuk keras ni, dalam bentuk pejal. Maka kita panggil sebuku sabun. Kalau sabun yang dalam botol tu, yang cecair tu, kita panggil sebotol sabun. Jadi kita kena tengok keadaan sabun tu terlebih dahulu. Okey, tanah. Apakah penjodoh bilangan bagi tanah? Penjodoh bilangan bagi tanah apa? Bidang. Pasal dia besar kan? Penjodoh bilangan dia bidang. Okey. Pasal dia terbentang luas. Dia ada satu lagi penjodoh bilangan yang menunjukkan bidang. Bidang ni untuk suatu benda yang terbentang. Kamu kena faham, dia terbentang. Contoh kalau permaidani. Permaidani ni kapet. Kalau orang tak kenal permaidani ni macam kapet. Jadi kalau kita bentangkan permaidani tu, kita panggil apa dia? Sebidang. Kita panggil sebidang. Okey, baik. Kalau apa tu? Kalau permaidani tu dalam bentuk gulung, kapet tu gulung, dia jadi segulung. Walaupun objek dia sama, tetapi disebabkan oleh bentuk dia berbeza, maka lainlah. Okey, kunci. Nampak ni kunci. Kunci kalau banyak-banyak macam ni kita panggil jambak. Kunci yang banyak-banyak macam ni kita panggil jambak. Okey, seterusnya kita pergi kepada sayur pula murid-murid. Nampak tak? Sayur tu dekat hujung dia ikat. Dia ikat. Maka penjodoh bilangan dia ni ikat. Okey, baik. Dia ada seorang murid ni cikgu perasan sangat aktif. Iris Sofia. Lepas tu ada seorang ni, Wafiah Putri. Wafiah Putri ni dia pernah belajar dengan cikgu ke? Wafiah Putri ni. Sebab cikgu tengok pandai dia. Dia rajin memberikan respon. Okey, baik. Kemudian ada Imtiaz tahun. Imtiaz ni cikgu ingat tak tahulah. Kemudian adalah beberapa orang murid lain yang nama je cikgu kenal lagi. Dia begitu aktif. Sangat aktif. Okey, kalau kunci satu apa cikgu? Kunci kalau satu kita panggil sebatang kunci. Satu kunci tu kita panggil sebatang. Okey, surat khabar apa surat khabar? Naskah. Surat khabar naskah. Okey, seterusnya kalung emas. Kalung emas kita panggil utas. Kalung emas kita panggil utas. Okey. Kalau kalung mutiara, nampak? Satu kalung emas. Lain. Kalau kalung mutiara, kalau dia ada mutiara kalung tu kita panggil untai. Kita panggil apa dia? Untai. Jadi kena pandai beza-bezakan. Ingat, soalan tu kalau dia kata kalung emas ataupun rantai emas, jawapan dia apa dia? Utas. Kalau dia minta kalung mutiara, kita bagi untai. Okey, kalau wayar, wayar macam ni. Wayar ke dawai ke, kalau kamu nampak bentuk macam ni, ini namanya gelung. Namanya apa dia? Gelung. Kalau cincin, ada orang tanya, kalau cincin apa? Cincin bentuk. Kalau cincin bentuk. Okey, baik. Kalau bunga, bunga ni satu. Kalau bunga ni satu, kita panggil kuntum.
Kalau bunga banyak macam ni. Macam kita nak bagi hadiah kepada mak kita kan. Nak bagi hadiah bunga kat mak kita, takkan kita bagi sekuntum. Sudah tentulah kita bagi dalam bentuk jambak ya. Okey. Ini pantun. Burung pipit, burung kedidi, hinggap di pokok di tepi sawah. Jika hidup tidak berbudi, ibarat pokok tidak berbuah. Jadi apakah penjodoh bilangan bagi pantun? Apakah penjodoh bilangan bagi pantun? Penjodoh bilangan bagi pantun ialah rangkap. Okey, kalau gajah, kalau seko ni kalau satu seko. Kalau dia dalam kumpulan ni, kita panggil dia sekawan. Cikgu akan habiskan dulu pembentangan penjodoh bilangan ni. Selepas itu, cikgu akan memanggil murid tertentu untuk jawab. Okey, lobak. Kalau lobak batang. Ni, sebatang lobak. Kalau banyak macam ni, kita panggil cekak. Nampak? Cekak ni, ni. Cekak ni saiz ni murid-murid. Saiz yang orang tu pegang, itu cekak. Ini batang. Okey, kalau macam ni, namanya papan. Ini petai. Petai ni, kalau dalam bentuk ni papan. Tapi, kalau yang ini anggur. Anggur bukan buah juga. Okey, anggur ni istimewa, kita panggil dia sebagai gugus. Segugus anggur sebab dia bulat-bulat, kecil-kecil, rapat-rapat. Dia kalau tumbuh tu besar-besar, rapat-rapat, banyak-banyak. Dia tumbuh banyak-banyak, rapat-rapat, kecil-kecil. Itu kita panggil gugus. Okey, kalau tebu. Kalau pendek kita panggil ruas. Kalau panjang macam ni kita panggil batang. Kalau dia dekat tanah, kita panggil sebagai rumpun. Rumpun ni apa dia? Rumpun ni ialah pokok yang tumbuh rapat-rapat dan banyak-banyak. Contoh yang sama dengan pokok tebu ialah pokok buluh. Kalau kamu tengok pokok buluh kan, dia tumbuh rapat-rapat, banyak-banyak. Satu lagi pokok serai. Okey, yang ni pula coklat. Kalau coklat ni apa dia? Coklat ni ialah papan. Pernah makan tak? Coklat Godiva ni. Coklat Godiva ni antara coklat yang popular lah. Coklat yang popular. Sedap juga katanya. Dah habis. Jadi senang ke susah? Maka kalau kamu ingat, kalau murid-murid ingat, maka cikgu akan mula menguji sekarang. Jadi cikgu akan tengok mana kelas preview punya bahan. Okey. Cikgu tengok kelas preview punya bahan. Okey, yang ini merupakan nota kamu tadi. Katakan kalau kamu sempat tulis, kamu tulislah. Okey, sekarang cikgu nak murid cuba tulis dalam Zoom chat dulu. Ini Zoom chat. Yang ABC ni kita akan panggil murid. Okey, rambutan. Apa penjodoh bilangan rambutan? Tangkai. Satu lagi, ikat. Kita kena tengok. Okey, seterusnya. Kita tengok payung. Apa penjodoh bilangan bagi payung? Okey. Sekejap cikgu nak try buka mikrofon dululah. Cuba bagi ruang dan peluang. Kaki. Okey, baik. Kaki. Okey, kalau sayur. Kaki. Kalau sayur. Naskah. Kalau keping. Borong bulan. Okey, bagus. Okey, padai, jala rawan. Bagus. Papan. Kalau darah. Itis. Kain. Helai.
Baik, bagus. Tahniah untuk murid. Bagus. Mantap semua. Jadi cikgu buka mikrofon untuk tunjukkan kepada kamu bahawa kamu memang pandai. Kamu memang pandai. Cuma kalau kamu nak lagi pandai penjodoh bilangan, kamu kena rajin tengok slide yang macam cikgu ni. Selalu tengok. Tapi kamu tak payahlah fikir penjodoh bilangan yang pelik-pelik. Tak payah. Cikgu penjodoh bilangan bagi dinding apa. Tak payah pelik-pelik. Kadang-kadang disebabkan oleh benda tu tak penting pun dan orang tak guna pun penjodoh bilangan bagi sesuatu benda tu. Kita duk fikir penjodoh bilangan dia apa. Jadi kita pun pening. Itulah sebab susah. Jadi apa yang perlu kita nak buat untuk kita skor penjodoh bilangan, kita tengok apakah benda-benda yang ada dalam buku teks tu. Kamu tengok objek-objek yang ada dalam buku teks tu. Itulah satu daripada tip untuk kamu skor dengan lebih baik. Okey, sekarang cikgu nak memanggil seorang murid nombor 1. Kita try. Cikgu nak memanggil Fadlah tahun 5. Okey, Fadlah, sila baca dan berikan jawapan kamu. Selepas menebas semak samun di kebunnya, Pak Jais memetik setangkai rambutan yang sudah masak. Okey, bila ada gambar kan, Fadlah, kita kena tengok dekat gambar. Jadi gambar ni menunjukkan apa ni? Rambutan yang ada tangkai. Kenapa jadi macam gini? Ya Allah. Salah. Rambutan yang ada tangkai. Maka rambutan, penjodoh bilangan dia ialah setangkai. Nampak? Bila kita dah belajar, lepas tu kita jumpa soalan ini. Okey, baik. Cikgu bagi tahu kepada kamu, murid-murid. Ini semua soalan yang pernah keluar dalam zaman UPSR dulu. Maksudnya 5 tahun sudah punya soalan. Tapi dia keluarkan balik untuk buat ujian UASA tu. Okey, baik. Seterusnya cikgu nak panggil murid perempuan pula. Saya nak panggil siapa? Mia. Okey, cikgu nak panggil Mia lah. Okey, Mia silakan. Jawab nombor 2. Baca dan berikan jawapan kamu, Mia. Mana Mia? Cikgu dah suruh kamu unmute tu, Mia. Okey, tak ada. Dia angkat tangan tapi dia tak reti nak buka mikrofon mungkin. Okey, tak apa. Kita panggil murid lain pula. Cikgu panggil Wafikah. Wafikah, sila baca dan berikan jawapan kamu, Wafikah. Datuk membawa payung kerana cuaca mendung. Kaki. Jadi apa penjodoh bilangan bagi payung? Kaki payung. Kaki, baik. Sekaki, pandai. Okey, seterusnya. Murid lain pula. Cikgu nak try panggil. Ramainya angkat tangan. Baguslah. Okey, cikgu nak panggil ni. Arif Zafran. Arif Japrang. Jawab nombor 3, Arif Japrang. Cikgu. Nombor 3. Ia menghadiahkan coklat kepada Jamie bersempena dengan hari lahir adiknya itu. Okey, jadi? Sepapan. Betul. Bentuk papan kan ni? Sepapan. Pandai. Bagus. Masa cikgu. Kamu masuk kelas tak tadi? Petang tadi masuk kelas tak? Tak masuk? Ke pagi tadi? Okey, baik. Seterusnya, Rayhana. Rayhana, sila jawab nombor 4 pula, Rayhana. Ayah telah membelikan beberapa majalah. Ayah telah membelikan beberapa naskah majalah untuk saya gemari. Okey, betul. Penjodoh bilangan bagi majalah ialah naskah. Bagus. Okey, membelikan ni tolong potong murid-murid kan tu. Salah tu. Kan tu salah dekat situ. Tolong potong. Sepatutnya tak ada kan kat situ. Tolong potong. Salah tu. Okey, nombor 5 pula. Saya nak panggil Nur Anis Hazika. Okey, Nur Anis Hazika. Silakan. Nombor 5, Anis Hazika. Ibu membeli seikat sayur sawi di pasar tani. Okey, nampak dia ikat ni. Maka jawapan dia ikat. Pandai. Tepat sekali. Sayur yang diikat memanglah ikat. Okey, seterusnya nombor 6. Cikgu nak panggil Siti Sofia tahun 5. Siti Sofia, silakan.
Pada dinding itu terdapat 2 batang tombok tinggalan datuk saya. Bukan tombok, tombak. Kalau tombok ni, tombok ni. Ni tombok ni. Tu tombok. Ini tombak. Jadi jawapannya batang. Tepat sekali tombak pasal dia bentuk dia kan panjang ni kan. Bentuknya panjang ni. Okey, seterusnya nombor 7. Saya nak memanggil siapa lagi? Cikgu nak memanggil murid perempuan pula. Cikgu nak panggil Rania. Rania, silakan Rania, Ranoyo. Mana Rania? Okey, silakan. Pak Malik menggunakan serawan jala untuk menangkap ikan di lombong itu. Baik, bagus, pandai. Jala ni serawan. Bagus. Okey, seterusnya nombor 8. Cikgu nak panggil Siva Ruben. Okey, Siva Ruben. Murid India mungkin Siva Ruben. Sila jawab nombor 8, Siva Ruben. Mana Siva Ruben? Tak dengar. Siva, cikgu tak dengar itu. Lamanya. Ayah saya ni. Kain tuala. Apa dia? Ayah saya ni. Okey, baca balik. Cikgu dengar. Ayah saya menggelap peluh dengan sehelai kain tuala lamanya. Siva, kamu tahu tak cikgu dengar apa tadi? Tambi, cikgu dengar tadi Tambi. Mak kamu sebut, selai. Mak kamu bagi jawapan kat kamu. Selai. Okey, baik. Kemudian cikgu nak memanggil ada orang merayu-rayu. Okey. Cikgu tak boleh lah orang merayu cikgu ni. Dia kata please cikgu, please. Okeylah, cikgu panggil Nisa. Okeylah Nisa. Silakan Nisa nombor 9. 2 gerombolan perampok berjaya ditangkap dalam operasi OPS cekak. Bukan OPS. Ops. Okey, baik. Jadi perompak betul. Gerombolan. Kalau orang jahat memang kita guna gerombolan. Okey. Kemudian okey, last. Cikgu nak panggil ni. Siapa ni? Syafa. Okey, Syafa. Last sekali Syafa. Nombor 10. Silakan. Syafa. Nombor 10. Tadi dah please. Lepas tu tak ada pula. Okey. Kalau please tak ada, cikgu akan panggil Hadif. Hadif. Silakan Hadif. Nombor 10 Hadif. 2 kampit beras telah dibeli oleh Pak Cik Leman untuk disedekahkan kepada keluarga Maniam. Okey, betul. Kalau beras kita guna kampit. Baik Jadi bagus murid-murid. Kerana telah memberikan jawapan yang baik. Dan untuk pengetahuan kamu, soalan penjodoh bilangan cikgu ada banyak. Cikgu sediakan lebih kurang dalam 2 hingga 300 soalan penjodoh bilangan. Cuma sayang sekali pada bulan 7, 8, 9 dan juga 10 banyak cikgu punya soalan telah cikgu buat. Tapi sayangnya cikgu punya soalan tu dia telah cikgu telah terdelete dekat MacBook cikgu dan akhirnya banyaklah yang hilang. So agak sedih jugalah kerana banyak juga idea-idea untuk menulis datang pada waktu itu. Okey, sekarang kita akan pergi kepada yang terakhir, murid-murid. Okey, cikgu akan pergi yang terakhir sebelum kita meneruskan pembelajaran kita iaitu tapi sebelum tu cikgu boleh tak cikgu nak tengok muka kamu dululah. Tolong buka mikrofon sekejap, nak tengok muka, nak kenal. Kok jumpa dekat traffic light ke, jual jambu ke, jual jeruk ke, bolehlah cikgu beli. Cikgu. Tiba-tiba jumpa kan. Okey, baik. Senyum nak ambil gambar. Senyum nak ambil gambar semua. Jaga bulu hidung, cabut bulu hidung. Jangan bersepah bulu hidung. Okey, 1, 2, 3. Okey, baik, cantik. Satu je cukup lah. Okey, baik. Satu lagi. Satu. Senyum. 1, 2.
Ada baru nak buka. Ada yang baru nak buka. Okey. 1, 2, 3. Okey, baik. Cantik. Okey, boleh kita sambung Okey, yang ini sangat penting juga. Yang cikgu nak cerita ni, iaitu berkaitan dengan ni. Bukan cerita pasal kambing Kambing ia tetap kambing. Kambing memang tetap kambing nampak. Kambing pun gigi semua dah macam manusia. Kambing pun gigi dah macam manusia Cikgu, ayah saya kerja kat kafe iblis. Ayah kamu kerja kat kafe iblis? Okey, baik. Jadi murid-murid, untuk yang ini menulis pendapat ni cikgu fikir cikgu akan tunjuklah macam mana nak jawab soalan ini Cikgu bagi sepintas lalu saja. Kerana masa nak habis tak lama lagi Jadi cikgu sebelum cikgu nak tamat tu, cikgu nak belanjalah satu blue cat untuk kamu lah Siapa yang boleh masuk lah Siapa yang boleh masuk, boleh masuk. Okey, jadi kalau kita tengok soalan ini merupakan soalan ni murid-murid Soalan pendapat ni diuji dalam bahagian C, 10 markah. Okey, cikgu bagi tahu kebanyakannya murid dapat berapa? 5 dan ke bawah. Bila 5 dan ke bawah bererti kamu dah hilang 10 markah untuk mendapat A dalam bahasa Melayu. Ini penting. Jadi cara untuk kita jawab, kita perlu menyatakan 3 idea. Tapi cikgu tunjuk je lah. 3 idea dengan ada huraian. Dan paling penting, kena ada juga penanda wacana. Cikgu tunjuk contoh jawapan kepada kamu. Soalan dia bagi gambar tentang perpustakaan. Tapi dia tanya kamu tentang kebaikan mengunjungi perpustakaan. Jadi kamu pun buatlah jawapan sendiri dengan memikirkan idea. Fikir apalah kebaikan mengunjungi perpustakaan. 1, meningkatkan ilmu pengetahuan. 2, mengisi masa lapang secara berfaedah. Dan yang ketiga, mengulang kaji pelajaran. Jadi ini merupakan contoh jawapan yang lengkap. Kamu tengok dalam jawapan kita untuk dapatkan 10 markah, kita kena bagi idea yang berwarna hitam dan kena bagi huraian ringkas yang berwarna merah. Jadi untuk itu, cikgu nak memanggil seorang murid yang bernama Erina. Okey, Erina. Okey, Erina tahun 6. Sila baca Erina tahun 6. Ada? Tak ada? Okey, cikgu nak panggil ni lah Putri Afrina. Putri Afrina, sila baca Putri Afrina. Sila baca Putri Afrina jawapan lengkap tu. Dipersilakan. Pada pendapat saya, kebaikan mengunjungi perpustakaan ialah kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kerana banyak bahan bacaan dapat dibaca seperti surat khabar dan majalah. Selain itu, kita dapat mengisi masa lapang secara berfaedah agar masa tidak terbuang dengan perkara yang sia-sia. Akhir sekali, kita dapat mengulang kaji pelajaran untuk membuat persediaan bagi menghadapi peperiksaan. Okey, baik. Jadi cikgu dah cikgu tersalah eja. Okey, nampak tak murid-murid? Yang warna hitam ni ialah idea kita. Apa kebaikan dia? Kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Tapi kita kena sambung dengan sedikit huraian. Huraian ni biasa kita boleh guna kerana. Sama juga. Dah masuk isi kedua, mulakan penanda wacana. Masukkan idea dan diikuti oleh huraian. Lepas tu idea ketiga, mulakan dengan akhir sekali. Masukkan idea kamu dan kemudian berikan sedikit huraian. Maka dapatlah 10 markah. Dia senang tau. Macam cikgu pada tahun lepas, banyaklah soalan yang berkaitan dengan pendapat cikgu buat. Untuk pengetahuan kamu, soalan cikgu tu cikgu dah susun mengikut tema buku teks. Jadi kalau soalan tu keluar dalam peperiksaan, kamu kata, cikgu soalan ni macam soalan cikgu buat. Bukan soalan cikgu, tapi cikgu menggunakan buku teks untuk membina soalan. Okey murid-murid. Jadi habis. Jadi untuk murid-murid yang berminat untuk menyertai kelas yang dianjurkan oleh blok pendidikan sekolah rendah. Ini antara blok yang terhebat pada abad ini. Cikgu Zazul mengajar sains memang power, guru hebat. Cikgu Ai terkenal dengan guru matematik yang pandai bermain muzik. Dengan teknik kotak-kotaknya, dengan ilustrasi, so menyebabkan senang kamu jawab soalan matematik, aplikasi kebat. Cikgu Kal terkenal dengan cikgu yang pandai joget-joget dalam TV. Dia pandai joget-joget dalam TV. Cikgu tak pandai joget-joget.
Cikgu hanya pandai menyanyi sahaja. Dan Cikgu Irsyad selaku guru bahasa Melayu. Cikgu Kal ajar bahasa Inggeris, Cikgu Ai matematik, Cikgu Zazul sains. Cikgu mengajarkan 2 subjek. Satu bahasa Melayu dan satu lagi sejarah. Tapi sejarah tahun 6 sahaja. Duka ceritanya cikgu nak nyatakan, cikgu hanya ajar sejarah tahun 6 saja. Tadi kamu dah tengok kan? Macam mana murid cikgu ramai dapat 90 lebih untuk bahasa Melayu dan sejarah kan? Jadi kalau boleh, cikgu pun akan cuba membantu murid-murid untuk menyediakan diri bagi menghadapi peperiksaan UPSA. Tapi itulah, kamu kena belajar sendiri topik tertentu pada bulan yang berikutnya, kerana bulan Februari kelas cikgu dah start dah. Murid cikgu dah tulis 6 karangan. Esok ataupun lusa kami akan tulis karangan ke-7 dan karangan ke-8. Okey? Jadi kalau sesiapa yang nak mengikuti kelas ini boleh hubungi penganjur masing-masing dan jangan lupa hubungi Cikgu Irsyad melalui Facebook. Ada Cikgu Irsyad juga, bukan hubungi, ikuti. Salah. Nak hubungi cikgu buat apa? Kamu boleh ikuti Facebook cikgu. Ini zaman UPSR dulu, cikgu buat bengkel seramai 60 orang. Ramai zaman UPSR dulu. Sekarang semua ni dah ambil SPM dah sekarang. Sekarang sedang menduduki SPM. Dah besar-besar. Okey murid-murid, sekarang pukul berapa? Masa sudah menunjukkan 8.59 dah. Konon-kononnya cikgu nak buat blue cat lah tadi. Tapi disebabkan oleh masa begitu mencemburii kita, cikgu fikir kata sampai di sini sajalah. Cikgu dapati bahawa tadi ada 460 orang lebih yang telah menyertai. Terima kasih banyak-banyak. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri semua. Bye-bye. Dadah. Take care semua. Bolehlah cikgu unmute. Siapa nak tanya apa-apa soalan boleh tanyalah. Cikgu. Bye 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 bye.